توصلنا وأنت تجعل بشرى لي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sampai kat mana dah? Dekat wa amad dhammatu wa amal wawu. Ni dah record dah. Dah buka dah Ustaz? Yang Ustaz video nampak itu ke? tak ada suara lah. Tapi Eh? sekarang ni saya tukar sistem sikit. Jadi saya harap ada suara. Okey, test tengok lah. InsyaAllah. Okay, wa amma dhammatu wa amma al-waw Suara Ustaz tak jelas Ustaz? يكون علامة للرفع في موضعين. Maka Tadi suara Ustaz putus-putus. maka waw menjadi alamat bagi rafa' pada dua tempat. Fi jam'il muzakkar salimi, yang pertama pada jamak muzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, yang kedua pada asma'ul khamsah. Wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalil. Jadi waw ni menjadi alamat rafa' bagi dua tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim. Contoh muslimuna. Suka Ustaz? Hilang kenapa? Apa Ustaz? Jadi terkeluar sendiri. Oh. Masih lagi dekat alamatul waw Ustaz? Okey. Okey Ustaz. Boleh dengar suara Ustaz yang jelas. Okey. Jadi waw itu menjadi alamat bagi rafa' bagi dua tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Ini jamak muzakkar salim seperti ja'al muslimun. Muslimun tu fa'il marfu', dalam rafa' dia waw. Kenapa waw? Kerana jamak muzakkar salim. Yang kedua seperti yang kedua pada asmaul khamsah ataupun asmaul sittah. Asmaul khamsah dia apa? Abuka, hamuka, wa zumalin. Itu
Kemudian alif pula wa ammal alifu, itu mudah ya, tak payah kita syarah panjang sangat. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, maka alif itu menjadi alamat bagi rafa' fi tasniyatil asma'i khassatan, pada musanna, pada isim tasniyah, khassatan secara khusus. Makna kata alamat rafa' alif itu hanya berlaku kepada isim tasniyah. Al-muradu min tasniyatil asma' al-musanna, yang dimaksudkan dengan tasniyah asma' itu ialah musanna. Fal muradu minhu, yang dimaksudkan daripada musanna itu ma dalla ala isnaini bi alifin wa nunin fi akhirih, yaitu kalimat perkara yang memiliki di atas dua dengan ditambah alif dan juga nun pada akhirnya, fi halati raf'i ketika rafa', wa ya'in wa nunin fi halati sad, dan juga nahwu jaa az-zaidani. Jadi jaa az-zaidani. Jadi zaidani itu fa'il marfu', alamat rafa' dia ialah alif. Jadi alif itu menjadi alamat rafa' kepada musanna ataupun isim tasniyah. Musanna ataupun isim tasniyah itu apa? Ialah kalimat yang menunjuki kepada dua. Zaidani makna dia dua orang Zaid. Kemudian Ustaz, kenapa kalau nak kata macam Zaidan ni kan, kenapa letak alif lam biasanya? Kalau dalam kitab-kitab, kenapa tak tulis Zaidan saja macam tak ada alif lam? alif lam yang ada pada Az-Zaidan itu alif lam apa? Ah, Ustaz tak tahu. Alif lam apa yang masuk pada Az-Zaidan? Adakah itu alif lam ma'rif? Al- alif lam ma'rifah saja. Kalau ma'rifah, dia kan sudah ma'rifah Zaidun itu. Kalau kita tak buat alif lam pun, Zaidun tu ma'rifah atau tak? Alif ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah dah kan, dia isim alam kan, ma'rifah dah. Jadi diletakkan alif lam pada Az-Zaidan, ra'aitu Zaidaini, maratu bizaidaini. Itu kenapa diletakkan alif lam di situ. Ini dalam kitab-kitab nahwu memang diletakkan alif lam. Contohnya dalam kitab ni lah, Syarah Mu'tasajidan ini. Tapi adakah dia wajib menggunakan alif lam? Itu pembahasan kita. Dia tak wajib lah guna alif lam tu. Ni kalau nak letak alif lam pun boleh, tak letak alif lam pun tak apa. Cuma kita kena bahas balik alif lam di sini, alif lam apa? Adakah ma'khud fi zihni, alif lam yang sudah alif lam lil ahdi. Makna kata bila sebut Zaidan, kita dah faham dah Zaid yang kita maksudkan ma'khud fi zihni, kan? Itu pembahasannya. Ar-rajulu, kalau ar-rajulu tu makrifah lah kan. Ar-rajulu sebab kalau rajulun itu nakirah. Kalau ar-rajulu itu kan alif lam itu makrifah. Tapi alif lam di Az-Zaidan ni sama ada alif lam itu lil ma'hud li zihni ataupun li ahdi zikri. Ahdi zikri maksudnya alif lam yang dah pengulangan, dia dah sebut dah dulu. Dan sebelum ni dia sebut dah Zaidun, Az-Zaiduna, contoh-contoh yang terlepas.
Jadi bolehlah kita kata alif lam itu lil ahdi dzikri ataupun lil ahdi zini ataupun alif lam tu alif lam yang lain. Tu kita kena tengok balik lah. Sekadar yang kita nampak, itulah. Cuma hukum meletakkan alif lam pada az-zaidani adakah perlu ataupun wajib diletak? Tidaklah. Boleh tak kita kata ja'a zaidani, ja'a muhammadani? Boleh je. Kan? Ja'a zaidani, ja'a muhammadani. Pada kalimah Muhammad letak alif lam. Okey, Isman. Sambung. Kita tengok balik dalam pembahasan dalam nanti kita tengok secara tahqiqnya alif lam itu apa kan? Okey, kemudian apa lagi? Wa amman nun. Yang atas lagi tak nampak. Dia syarah. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Dan adapun nun فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. Maka nun itu menjadi alamat bagi raf'a pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyah, apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah atau dhamir jam'in ataupun dhamir jama' atau dhamirul muannatsatil mukhatabah ataupun dhamir muannas mukhatabah. Okey, cuba baca tengok. Baca sikit wa amanu, baca yang syarah dia. نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون. Sekejap, saya tulis sini. وأما النون فتكون للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين. هذه الأوزان تسمى الأفعال الخمسة وتكون النون التي في آخرها علامة على رفعها، فهي مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة، فنقول الزيدان يضربان، فيضربان مرفوعا بثبوت النون نيابة عن الضمة، وكذا أنتما تضربان، وزيدون يضربون، وأنتم تضربون وأنت تضربين. فكل هذه الأمثلة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. Terjemah dulu. Jadi adapun nun dia akan jadi alamat rafa' pada fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' tersebut bertemu dengan dhamir tasniah, dhamir yang menunjukkan kepada dua, seperti yaf'alani wa taf'alani, ataupun apabila fi'il mudhari' tersebut jumpa dengan dhamir jamak yang menunjuk kepada ramai, contohnya yaf'alun wa taf'alun, ataupun dhamir muannas al-mukhatabah, dhamir perempuan yang menunjukkan kepada kamu, seperti taf'alina. Maka semua wazan-wazan ini dinamakan sebagai af'alul khamsah, yang mana nun pada akhirnya merupakan alamat rafa' baginya. Maka ia marfu' dengan subutun nun sebagai ganti pada dhammah. Jadi maka kami kata az-zaidani yadribani. Dua orang zaid itu mereka pukul. Maka fi'il yadriban dia marfu' dengan subutin nun. Dengan nun yang mana sebagai ganti kepada dhammah. Dan begitu juga kepada
tadribani. Ada contoh-contoh seperti antuma tadribani, waz-zaiduna yadribuna, wa antum tadribuna, wa anti tadribina. Maka pada setiap contoh-contoh tersebut mereka semua marfu', dengan alamat rafa'nya iaitu dengan subutin nun. Sudah Ustaz? Jadi jadi alamat lagi balik ke atas. Dekat nasab ke sambung lagi kat atas tadi Ustaz? Sama yang atas tadi. Kat alamatun nasab. Yang tadi wa amanu. Jadi nun ini menjadi alamat rafa' pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang apabila dia bersambung dengan dhamir tasniah ataupun yang bersambung dengan dhamir jamak ataupun yang bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah. Contoh yang bersambung dengan dhamir tasniah, yaf'alani taf'alani. Jadi kalau kita i'rab yaf'alani fi'il mudhari' marfu' alamat rafa' nun. Jadi nun ini ialah subutun nun lah, alamat rafa'nya ialah subutun nun. Itu yang bersambung dengan dhamir tasniah ataupun yang bersambung dengan dhamir jamak, yaf'aluna taf'aluna. Ini yaf'aluna taf'aluna, dia panggil af'alul khamsah. Yaf'aluna taf'aluna. Kemudian yang bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah. Dhamir muannas mukhatabah contohnya taf'alina. Jadi taf'alina ketika mana rafa' disebutkan nun. Taf'alina fi'il mudhari' marfu' alamat rafa' subutun nun. Hadhihi al-awzan tusamma al-af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Jadi wazan-wazan ini 5 ini dinamakan fi'il af'alul khamsah. Wa takunu nun allati fi akhiriha alamatan ala raf'iha. Alamatan ala raf'iha. Jadi nun pada akhirnya itu menjadi alamat rafa'. Fa ya marfu'atun bi subutin nun. Af'alul khamsah itu ya marfu' dengan subutun nun niyabatan 'anil dhammah. Jadi menggantikan dhammah kerana dhammah itu ialah alamat yang asal kepada rafa'. Fa kullu hadhihi al-amsilah, bawah lagi. Marfu'atun wa alamatu raf'iha subutun nun wal alif fil awal was sani fa'il. Alif itu menjadi fa'il wal waw fil salih wal rabi' fa'il. Yaf'alani alif fa'il, yaf'aluna waw fa'il, wal ya' fil khamis fa'il. Ya itu taf'alina, ya itu ya muannas mukhatabah itu menjadi settle tentang rafa', alamat bagi rafa'. Kemudian walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab pula ada 5 tanda, 5 alamat. Al-fathahatu wal alifu. Lagi. Al-fathahatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Jadi alamat nasab ini ada 5. Yang pertama fathah. Fathah itu ialah alamat yang asal. Wal alif, yang kedua alif. Yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima buang nun iaitu hazaf nun. Alamatun nasbi khamsatun. Alamat nasabnya ada 5, wahidatun minha asliyatun. Yang pertama itu ialah alamat asal, wahiyal fathatu, iaitu
fathah. Jadi alamat asalnya ialah fathah. Sebab bila kita kata nasab itu mesti fathah. Sebab makna daripada nasab itu sendiri makna menegak. Menegak di atas. Jadi dia ialah fathah. Bila sebut nasab ialah fathah. Maka fathah itu ialah alamat asal. Selain fathah, alif, kasrah, ya dan juga hazan nun, itu ialah alamat yang niyabah. Alamat yang ganti daripada fathah. Contoh dia ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Wa arba'atun naibatun anha wa hiya al-alif. Ra'aitu abaka. Wal kasratu nahu ra'aitul hindad. Wal ya nahu ra'aitu zaidaini wa zaidina. Okey. Okey, di sini kita tengok kan pada persoalan tadi Ustaz baru ingat. Pada persoalan yang ditanya tadi alif lam pada az-zaid itu, kita cuba tengok pada ketika mana mufrad ada alif lam kan? Tak ada Ustaz. Tengok contoh dia. Ra'aitu mana tadi atas lagi? Dekat sini. Ra'aitu Zaidan. Okey, ada alif lam tak? Tak ada. Itu ketika mana nasab, ketika mana musanna, ra'aitu Zaidaini. Ada alif lam tak? Ada. Okey, jadi alif lam yang kita kata ahli zikri tu agak kurang tepat sebenarnya. Dia bukan ahli zikri, tapi alif lam ini sebahagian para ahli nahwu dia mengatakan alif lam itu ialah alif lam badal daripada mufrad. Alif lam ketika mana mufrad dia tak ada. Ketika mana dia musanna, dia jamak, dia ada. Zaidaini musanna, zaidina jamak ada. Sebahagian mengatakan alif lam tu alif lam ialah alif lam yang sebahagian mengatakan alif lam itu alif lam tanwin pun ada, badal daripada tanwin. Itu dalam kita apa dah dalam sebut dalam kita kecil-kecil dia tak ada lah. Ustaz tak ingat nama kitab tu. Beberapa kitab yang Ustaz tengok dia ada sebut tentang masalah ni. Taudih Ustaz ada. Taudih Nahwi. Ingat dalam Ibn Aqil tak silap. Kalau bukan Ibn Aqil pun rasa tak ada. Dalam kitab apa? Bukan kitab ni lah, dia kitab nanti saya tengok balik lah kitab apa dia nak beritahu dulu. Soalan tu nanti kita tengok balik dalam kitab apa yang Ustaz tengok tu, tak ingat dia Ustaz cek balik. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu kita tengok ada perbezaan. Zaidan pada ketika mufrad tak ada alif lam. Pada ketika pada ketika musanna dan juga jamak, tasniah dan jamak dia ada kan. Dia alif lam itu hanya khusus ketika mana musanna dan juga jamak. Sebab ketika mana Zaidan itu ada alif di belakang. Alif tu pun badal juga tu. Kalau orang tanya Zaidan, alif kan. Alif tu ada yang mengatakan alif nasab. Alif nasab kan Zaidan. Lepas nanti kita tengok balik nanti yang lebih tepat kita tengok balik nanti insya-Allah. Okey. Kat mana tadi? Baru sampai sini. Itu settle tentang fa'amal fathahatu. Kemudian adapun fathah fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'. Fathah menjadi alamat nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksir dan jamak taksir,
wal fi'lil mudhari' dan fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk ke atasnya oleh amil nasab. Kemudian walam walam yattasilu bi akhiri syai'. tasilu bi akhirih syai'un, dan tidak bersambung dengan pada akhirnya itu sesuatu. Jadi itu tiga tempat isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang masuk ke atasnya huruf nasab. Ini mudah ya. Basic. Yang pertama isim mufrad, seperti kita kata ra'aitu zaidan, jamak taksir ra'aitu rijalan. Di dalam pun dia ada buat contoh, ra'aitu zaidan, ra'aitu ar-rijala. Kemudian pada ketika nasab fi'il mudhari' lan adriba. Jadi semua itu maksudnya dengan fathah. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah. Alif pula menjadi alamat bagi nasab pada isim yang 5. Pada isim yang 5. Contoh dia ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha zalik. Ra'aitu abaka maf'ul bih mansub alamat nasab alif. Ra'aitu akhaka maf'ul bih mansub alamat nasab alif. Li'annahu asma'ul khamsah atau asma'ul sittah. Jadi syarat dia mesti ialah idhafah. Jadi kalau dia datang dalam bentuk yang tidak murakkab idhafi ataupun tidak diidhafahkan, maka kita tak mengi'rabkan dia itu sebagai asmaul khamsah. Kita kena i'rab dia seperti mana isim mufrad, ra'aitu aban, ra'aitu akhan, wa ma asbaha zalik. Jadi aban di'rabkan sebagai maf'ul bih mansub bil fathah. Tapi kalau diidhafahkan abuka, abaka, abika, kalau diidhafahkan mudhaf dan mudhafun ilaih, barulah kita i'rab dia sebagai asmaul khamsah, jadi maksud dia bil alif. Okey, itu ada beberapa syarat lah. Itu salah satu syarat yang kita sebutlah. Dia ada beberapa syarat bagi asmaul khamsah ni. Salah satunya iaitulah dia mesti idhafah. Kemudian wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Kasrah pula menjadi alamat bagi nasab pada jamak muannas salim. Khalaqas samawati. Khalaqas samawati. Tapi as-samawat ni sebenarnya bukan jamak muannas, dia mulhaq bi jam'il muannas. Tengok ada footnote nombor 1 tu tulis apa? Dia ada tulis tak? Surah aja, okey tak apa. Jadi as-samawat, tak silap ustaz, dia bukan jamak muannas tetapi dia mulhaq bi jam'il muannas. Kalau mulhaq bi jam'il muannas ni, dia isi-isim yang dihukumkan dengan hukum jamak muannas, tetapi pada hakikat dia bukan jamak muannas. Dia bukan jamak muannas. Sebab apa bukan jamak muannas? Kalau jamak muannas, jamak ni mesti dia ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tapi isim yang tidak ada mufrad, yang tidak ada musanna, yang tidak ada mufrad dan musanna, kemudian dia ada jamak, maka isim itu kita tak sebut sebagai jamak, tapi mulhaq. Isim yang mulhaq bi jam'il muannas ataupun mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Kalau muslimat kan ada muslimun, muslimah, muslimatani, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Jadi muslimat tu ialah jamak. Muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimuna itu ialah jamak.
Tapi kalau perkataan-perkataan yang tidak ada jamak seperti ishrun, yang tidak ada mufrad. Ishrun apa mufrad dia? Tak ada. Kalau ishrun, asyarun iaitu 10 bukan 20, tak ada. Dia tak ada mufrad dia. Jadi dia mulhaq Ustaz. Jadi yang tak ada mufrad itu dia mulhaq dia bagi. Mulhaq bi jam'il muzakkar salim ataupun mulhaq bi jam'il muannas salim. As-samawat ni mungkin ada lah kan. As-sama'un, as-samawani, as-samawatun. Wallahu a'lam, nanti cek balik samawat ni ialah jamak ataupun mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Okey, jadi apa nama tadi? Kasrah menjadi alamat nasab pada jamak muannas salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya pula menjadi alamat nasab pada tasniyah dan juga jamak. Yang dimaksudkan jamak di sini ialah jamak muzakkar salim. Di jamak kalau diitlaq tu disebut secara umum. Jamak kalau disebut secara umum, yang dimaksudkan ialah jamak muannas, jamak muzakkar salim. Kalau jamak itu tidak dikait, tidak disebutkan jamak apa, maka disebutkan jamak sahaja secara mutlaqan, maka maksudnya ialah jamak muzakkar salim. Jadi ya ini menjadi alamat nasab pada tasniyah, pada musanna dan pada jamak muzakkar salim. Ra'aitu zaidaini, ra'aitu zaidina. Okey, kemudian wa amma hazfun nun, adapun hazaf nun fayakunu alamatan lirraf'i lin-nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi sabatin nun. Dan adapun hazaf nun, dibuangkan nun, menjadi alamat nasab pada fi'il yang 5, iaitu fi'il mudhari' min af'alil khamsah allati raf'uha bi sabatin nun, yang mana raf'nya itu dengan subut nun, yakni anna hazfan nun yakunu alamatan lin-nasbi niyabatan 'anil fathi fil af'alil khamsah. Nahu lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu. Jadi ya lan yaf'ala fi'il mudhari' mansub wa alamatun nasbihi hazfun nun. Wal khafdi salasu alamatin. Bagi khafat pula, bagi jar pula ada 3 alamat, 3 tanda. Al kasratu wal ya'u wal fathatu, kasrah, ya dan juga fathah. Ada 3 tanda, yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Al-kasratu, adapun kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Adapun kasrah itu menjadi alamat pada khafat pada 3 tempat. Fil ismi mufradil munsharif, pada isim mufrad munsharif, wa jam'i taksir munsharif, dan jamak taksir munsharif, wa jam'il muannas salimi, dan jamak muannas salim. Alamatul khafdi salasun. Alamat khafat ni ada 3, wahidatun minha asliyatun wa hiya al-kasrah. Yang asalnya itu ialah kasrah. Contoh dia maratu bi zaidin. Lagi ke surat sebelah. Okey. Kemudian dia kata yang pertama, wa amal ya'u fatakunu alamat. Mana tu? Salah dia. Atas lagi. Oh. Okey. Amal kasratu fatakunu alamatan fi al-khafdi fi salasati mawadhi'a fil ism mufradi wal munsharif wa jam'i taksiril munsharif wa jam'il muannasis salim. Fal ismu al mufradu nahu maratu bi zaidin wal fata wa jam'i taksir nahu maratu bir rijali wal usara wal hunud wa jam'ul muannas salim nahu maratu bil hindad wal munsharif maknahu. Ini
Dalam matan dia sebut munsharif. Apa yang dimaknakan dengan munsharif? Wal munsharif maknahu, munsharif maknanya alladhi yaqbalu sarfa, yang menerima saraf. Wa sarfu huwa tanwinu, saraf itu ialah tanwin. Jadi isim mufrad yang munsharif, isim mufrad ada munsharif, ada ghairu munsharif. Kalau Zaidun isim mufrad yang munsharif. Yang munsharif ini yang menerima tanwin. Yang ghairu munsharif yang ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Contoh ghairu munsharif apa? Masajida. Isim mamnu' min Isim mamnu' min as-sarf. saraf. Mamnu' min as-saraf. Masajid. Tapi masajid itu jamak. Yang apa yang mufrad? Ibrahim, Ismail. Jadi Ibrahim, Ismail, Adam. Isim mufrad yang ghairu munsharif. Jadi isim mufrad yang munsharif majrurnya dengan kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Kalau isim mufrad ghairu munsharif majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Seperti Ibrahim. Okey, munsharif pula ada dua, yang zahir yang muqaddar. Zaidin itu secara yang zahir, fathah itu yang ditakdir. Maratu bi Zaidin, Zaidin itu alamat dia kasrah yang zahirah. Fathah alamat dia ialah kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Kemudian jamak taksir juga ada yang munsharif, ada ghairu munsharif. Jamak taksir yang majrur dengan kasrah ialah jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang munsharif. Contoh jamak taksir munsharif, ar-rijal, al-hunud, al-asara. Itu jamak taksir yang munsharif. Mana munsharif yang menerima tanwin. Kalau jamak taksir yang ghairu munsharif seperti mamnu' min as-saraf. Sirah muntahal jumu' kan? Sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' itu ialah jamak taksir yang ghairu munsharif. Maka dia majrurnya bukan dengan kasrah, majrur dengan fathah. Masajida contoh. Masabiha, masajida. Itu jamak taksir yang ghairu munsharif. Maka yang munsharif pula ada yang alamatnya iaitu kasrah yang zahirah, ada alamatnya yang kasrah yang muqaddarah. Ar-rijali kasrah zahirah. Kalau al-asara itu kasrah yang muqaddarah. Okay, kemudian jamak muannas salim. Maratu bil hindati. Jamak muannas salim. Jadi kasrah juga menjadi alamat khafa ataupun pada jamak muannas salim. Wa amal ya'u, adapun ya habis itu amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun ya menjadi alamat bagi khafat, bagi jar pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, isim yang 5, wa tasniyah dan musanna, wal jam'i dan juga jamak. Ini jamak muzakkar salim. Jelas ada punya tu? Kita tak jelas. Kabur kenapa? Ya. Jelas tak? Kata lagi tak? Okey, jelas. Yakni anna hadhihi al-mawadhi' as-salasa takunu al-ya'u fiha alamatan 'ala al-khafdi niyabatan 'ala al-kasrati fal asma'ul khamsatu lahu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin. Jadi itu alamat jar dia apa? Ya. Alamat jar dia ya. Marartu bi abika, abika bi huruf jar, abi majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu asma'ul khamsah. Yang kedua tasniyah.
maratu bizaidaini. Zaidaini majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Kemudian jamak muzakkar salim maratu bizaidina. Zaidina majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi maratu bizaidaini fazaidi maratu bizaidina fazaidina majrur bil ya wa alamatu jarrihi al-ya. Al-maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha wa nunu iwadun anit tanwin fil ism. Jadi nun, kalau kita tanyakan nun pada kalimah zaidina atau dan zaidaini. Nun tu apa? Nun ialah nun iwad anit tanwin. Kalau orang tanya nun apa tu? Nun itu ialah nun ganti daripada tanwin, kerana ketika mana dia ada tanwin tak ada nun. Zaidun. Jadi nun itulah nun yang ganti pada Zaidun. Nun yang ganti daripada tanwin. Kemudian wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah menjadi alamat bagi jar pada isim la yansarif. Itu mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi majrurnya bil fathah. Yani anna al-ism alladhi la yansarif innama yu'rafu khafduhu idza dakhala alaihi 'amilul khafdi bil fathah. Yakni bahwasanya isim la yansarif dikenalkan khafatnya, dikenalkan jarnya apabila masuk ke atasnya amil khafat, amil jar bil fathah dengan fathah, fatakunu majruran bil fathah, maka dia majrur dengan fathah niyabatan anil kasrah kerana ganti bil kasrah. Nahu maratu bi Ahmada wa Ibrahima. Jadi maratu bi Ahmada, bi harfu jar Ahmada isim majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Li'annahu mamnu' minas sarfi ataupun la ismul ladzi la yansarif. Fakullu minhuma majrurun. Kullun minhuma majrurun. Kedua-duanya itu ialah majrur bil ya. Majrur bil ba, majrur dengan sebab masuk ba, itu ba harfu jar. Wa alamatu jarrihi al-fathah, alamat jarnya al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ismul la yansarif alladzi la yunawwan. Isim musarrif ni kalau orang tanya mamnu' minas sarf, ismul ladzi la yansarif, itu apa? Jadi jawapan yang tepatnya ialah isim mamnu' minas sarf ataupun ismul ladzi la yansarif ini la yunawwan, isim yang tidak ditanwin. La yunawwanu, isim yang tidak ditanwin. Li'anna sarfa huwa tanwin, kerana sarf itu ialah tanwin. Sarf itu tanwin, maka dia mamnu' minas sarf ni isim yang tak menerima tanwin, bukan tak menerima kasrah. Sebab isim mamnu' minas sarf juga menerima kasrah. Bila yang dia terima kasrah? Apabila cukup-cukup syarat. Salah satunya apa? Dukhulul alif wal lam, kan? Masuk alif lam kan? Al-masajidi, bil masajidi. Betul tak? Bil masajidi. Dan syaratnya lagi apa? Bila mana lagi dia masuk, bila dia idhafah Ustaz. So kasrah apabila dia idhafah. Dia diidhafah kepada yang lain. Yang pertama bila dia ada alif lam, yang kedua bila dia idhafah. Maka kedua-duanya ini nanti masuk kepadanya kasrah boleh masuk kepadanya. Sebab tu mamnu' minas sarf bukan yang tak menerima kasrah. Makna mamnu' minas sarf isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Okey. Walil ismil ladzi la yansarif aqsamun kasiratun wa lahu hududun wa alamatun. Jadi isim mamnu' minas sarf ni dia ada pembahagian-pembahagian yang banyak, walahu hudud, ada hukum-hukum dia, ada had-had dia. Wa alamatun, dan alamat-alamatnya yu'rafu biha tutlabu minal mutawwalat, yang mana kita kena belajar dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lah. Mutawwalat ni maknanya kitab-kitab yang lebih lagi lah. Dalam matan jurumiyah tak sebut. Dalam syarah jurumiyah
mutasajidan juga tidak disebut. Tapi dalam syarah-syarah sebahagian yang lain disebutkan. Kan seperti dalam tak silap Tuhfatus Saniyah ada sebut. Dan juga syarah-syarah yang lain ada sebut. Dalam Kufrawi, dalam Usmawi, Asmawi ada disebut. Okey, kemudian dalam Mutammimah ni memang disebutlah. Mutammimah Al-Ajrumiyah, Kawakib Ad-Duriyah, itu disebut. Mutammimah dan Kawakib ada sebutlah. Iaitu ada 9 illat. 9 illat. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu yang sudah kita maklum. Ada 9 illat di sana, kita kena tengok di dalam kitab yang lain. Fa innal mubtadi' yakfihi fi awalil amri an yatasawwarahu ijmalan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kenapa dia tak sebut di sini? Kerana mubtadi', orang yang belajar di tingkat permulaan, cukup kepadanya untuk menggambarkan secara umum saja dulu. Tak perlu tafsir lagi. Dia ijma' je dulu, tak perlu tafsir. Perlu dibahaskan secara terperinci lagi. Jadi yang dia kena tahu, mamnu' min as-sarari isim yang tidak menunjukkan tanwin, dan juga ketika menajar dia itu majrur dengan fathah. Ini secara umum lah, secara khusus boleh tak dimajrur dengan kasrah? Boleh. Itu yang dikatakan di secara terperinci itu di dalam syarahnya ataupun di dalam kitab yang berikutnya. Okey, kemudian walil jazmi alamatan. Kita nak habis yang bab ni. Walil jazmi alamatan, jazam itu ada dua, as-sukun. Dua alamat bagi jazam. Yang pertama sukun, wal hazfu yang kedua buang. Sukun yang kedua buang. Wa amma sukun, sukun itu menjadi alamat pada jazam fil fi'lil mudhari' sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti lam yadrib, lam yadrib, lam adrib, lam af'al, itu alamat jazamnya ialah sukun. Wa amma al-hazfu, hazaf pula fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Hazaf itu ialah menjadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa fil af'alil lati raf'uha bi sabati nun, dan pada fi'il yang rafa'nya itu dengan subutun nun. Fi'il apa ni? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Jadi hazaf ataupun buang ni ada dua lah. Yang pertama hazaf huruf illat. Yang kedua hazaf nun. Yang pertama hazaf huruf illat, yang kedua hazaf nun. Hazaf huruf illat bila? Ketika mana fi'il mudhari' itu mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal. Seperti yakhsha, nahu lam yakhsha Zaidun, lam yakhsha. Jadi itu mu'tal dibuang. Yakhsha dibuang apa? Dibuang alif. Fa yakhsha fi'il mudhari' majzum bil lam alamatu jazmihi hazful alif niyabatan 'anil kasrah. Jadi buang alif kerana ganti pada niyabatan anis sukun, maaf. Niyabatan anis sukun kerana ganti pada sukun. Okey. Contoh itu untuk fi'il mu'tal alif. Contoh fi'il mu'tal waw, mu'tal waw, lam yad'u Zaidun. Itu dibuangkan apa? Buang waw. Jadi kalau kita i'rab yad'u fi'il mudhari' majzum bil lam alamatu jazmihi hazful waw. Ataupun hazful akhir, boleh juga. Hazful waw boleh, hazful akhir. Niyabatan anis sukun wa dhammah qablaha dalilun 'alaiha. Ada dhammah yad'u itu menjadi dalil, tanda ke atasnya, iaitu tanda ke atas ada yang dibuang. Wa Zaidun fa'il marfu' wa lam yarmi. Contoh mu'taliyah lam yarmi. Yarmi, rama yarmi itu mu'taliyah. Jadi yarmi itu fi'il mudhari' majzum, alamat jazam dia ialah dibuang ya niyabatan anis sukun. Okey, kemudian dibuang nun. Dibuang nun itu pada fi'il mudhari' pada fi'il af'alul khamsah. Seperti lam yadriba, lam tadriba, lam tadribu. Ini alamat jazamnya dibuang nun. Okey, pada ketika lam tadribu kan ada alif. Itu alif apa?
Sebahagian mengatakan alif itu yang ini baru alif ganti ya Zat, badal. modal. Dia jadi alif ganti ya Zat. Ini ganti lagi apa? Ganti Ganti pada nun. nun yang dibuang. Sebahagian mengatakan alif itu ialah alif farqiyah. Alif farqiyah itu alif yang membezakan tadribu itu waw itu takut jadi waw apa? Waw itu nak sebut waw itu ialah waw fa'il. Okey, faslun. Kemudian apa lagi? Habis dah. Habis Zat, apa alamatul nasbi. Itu ada lagi. Faslun. Apa di depan tu? Apa Ah, seterusnya? ada Faslun al-mu'rabatu qismani. Setelah kita stop itu tak ada apa. Itu dia hanya nak sebut mu'rab ni ada yang mu'rab dengan harakat, ada yang mu'rab dengan huruf. Kita baca aja. Al-mu'rabatu qismani, mu'rab itu ada dua, qismun yu'rabu bil harakat. Ada pembahagian yang mu'rab dengan harakat, ada yang pembahagian mu'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa' al-ismu mufrad wa jam'u ta'sir wa jam'ul muannas salim al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Next. وكلها تفتح بالضم وتصب بالفتح وتخفض بالكسر وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم. Kita baca je ni faham kan? Oh ya hurai kot. saya orang Zat. Baca je. Jam'ul mu'annas salim lagi. Yunsabu bil kasra wal ismu alladhi la yansari yukhfadu bil fathah wal fi'lu mudhari' mutal akhir yujzamu bi azfi akhiri wal ladhi yurabu bil huruf arba'atu anwa' at-tasniyah wa jam'ul muzakkar salim wal asma'ul khamsa wal af'alul khamsa wa hiya يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين فأما التسنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السليم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها أي بحذف النون. Kemudian babul af'al ke situ. Nanti kita sambung pada babul af'al. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.